Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk minggu kedua bagi kelas keempat bab 1 dalam topik langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. Baik. Sebelum ni kita dah bincang mengenai apa 1.1 perlindungan diri dalam makmal kan. Okey, hari ni kita akan masuk lagi ke topik subtopik 1.2 noh. Hari ini kita akan bincangkan subtopik pembuangan bahan sisa. Pembuangan bahan sisa di sini bermaksud apa-apa saja bahan makmal yang dibuat eksperimen, kemudian apa kita nak dibuang di mana, dan cara pembuangan yang tepat. Okey. Baik. Bagi topik ini, baik. Untuk objektif pembelajaran kita pada minggu ni, okey, diharapkan kamu semua ataupun separuh daripada kelas yang mengikuti PDPR ni dapat menjelaskan dengan contoh bahan yang boleh dibuang ke dalam cingki, mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam cingki, mengurus bahan sisa biologi, dan yang terakhir berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Okey, baik, kita teruskan. Pembuangan bahan sisa. Apa itu pembuangan bahan sisa? Okey, bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis. Okey. Yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam cingki, dan yang kedua, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam cingki. Bila kita menjalankan eksperimen, ada bahan eksperimen tu tak boleh dibuang terus ke dalam cingki. Ada bahan yang kedua boleh dibuang terus ke dalam cingki. Kita akan tengok satu-satu nanti. Baik. Bahan yang boleh dibuang ke dalam cingki. Okey, apa contoh dia? Bahan yang boleh dibuang ke dalam cingki ialah secair atau larutan yang berkepekatan rendah. Okey. Tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Okey, ingat, yang ni bahan yang boleh dibuang ke dalam cingki. Okey. Lagi. Baik, tadi kita dah tengok bahan yang boleh dibuang ke dalam cingki. Okey, apa pula bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam cingki? Tengok, yang pertama ialah sisa pepejal. Contoh kamu buat eksperimen tu, okey, dia menjadi pepejal bahan. Bahan akhirnya adalah pepejal. Bila bahan akhirnya adalah pepejal, bermaksud dia berketul. Kalau kamu buang dalam cingki, dia akan tersumbat. Okey. Kedua, bahan mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Bila kita tengok kurang daripada 5, bermaksud dia adalah apa? Asid yang kuat. Kalau lebih daripada 9, dia adalah alkali yang kuat. So, tak boleh juga dibuang ke dalam cingki. Sebatian pelarut organik. Okey, bahan-bahan yang melarutkan bahan-bahan lain pun tidak boleh dibuang ke dalam cingki. Okey, bahan lain yang tidak boleh dibuang ke dalam cingki, contohnya tengok kat sini, tengok pulau tengkorak ni misalnya apa? Yang bertoksik. Okey, bahan kimia, asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Ni bahan ni dilarang sama sekali kamu buang terus ke dalam cingki. Bahan toksik, okey. Logam berat macam plumbum, okey. Yang berat ni bukannya timbangan dia, tapi dia punya jisim, nombor jisim dia berat. Bermaksud dia tak boleh lupus macam tu. Dia lambat nak hancur ataupun rosak. Dia bila kita tuang, dia akan kesan lama, dia akan rosakkan sistem kumbahan tu nanti. Okey, dan bahan sisa organik, sama ada mikrob ataupun bangkai haiwan. Kalau eksperimen biologi, dia biasanya akan ada pembedahan katak ataupun tikus. Dia tak benarkan kita buang ke dalam cingki. Okey, seterusnya. Bahan buangan radioaktif. Ni bahan buangan radioaktif pun tak boleh dibuang ke dalam cingki. Bahan meruap,
maksudnya yang berbau, okey, pun tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Dia bukan setakat berbau, dia meruap ni dia boleh membebaskan asap ataupun bahan kimia tu ke seluruh persekitaran lah. Okey, tak dibenarkan. Bahan reaktif macam lithium, natrium, kalau kamu buang meletup lah. Okey. Tadi kita dah kenal dengan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Sekarang kita akan tengok prosedur operasi standard ataupun SOP. Okey, pelupusan bahan sisa biologi. Sisa biologi itu apa? Bahan yang melibatkan benda hidup. Sisa-sisa eksperimen kita. Okey. Prosedur operasi standard POS ataupun SOP dalam bahasa Inggeris, pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Itu maksud dia, noh. Okay. Kategori A, peralatan tajam. Contohnya picagari, jarum, bilah skalpel. Ini adalah alat yang digunakan dalam makmal tu, dalam eksperimen tu ataupun uji kaji hari tu. So, apa yang kena buat adalah masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa tajam. Tidak ada autoclave. Bekas disimpan di tempat selamat sebelum dilupuskan. Apa itu autoclave? Maksudnya bahan itu dicuci ataupun dipanaskan dulu dalam air panas, itu dipanggil autoclave. Tapi kalau dah jadi sisa, tak perlu nak autoclave. Okey, bahagian kategori B, bahan sisa pepejal tidak tajam seperti sarung tangan, tisu, medium kultur. Medium kultur ni macam kita guna ayak longkang sebagai bahan ataupun ayak kolam sebagai bahan uji kaji kita kan. Lepas kegunaan tu kita kena buang lah. Okey, bungkus dah masukkan ke dalam beg plastik bayu bahaya. Biasanya disediakan beg warna kuning, di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong bayu bahaya. Di autoclave ni, satu lagi nak kata di autoclave ni pun dia ada satu plastik yang kita boleh lekat tarik kan, ataupun kita ikat dia dengan cable tie. Tu kita panggil autoclave juga lah. Okey, kategori C, bangkai ataupun organ. Biasanya kita buat eksperimen ni, kita tak buat. Nanti kita makmal biologi lah yang ada. Okey, haiwan makmal dan haiwan uji kaji, katak, tikus. Okey, bila dah siap eksperimen tu, apa kena buat? Yang pertamanya dibalut dalam bahan penyerap. Contohnya kertas tisu. Dibungkus rapi di dalam beg plastik bayu bahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Maksudnya kena pergi beku dulu dalam peti air, baru kita boleh buang. No? Kategori D, cecair. Contohnya darah atau serum. Dinyah kontaminasi secara autoclave, maksudnya dicuci dengan betul-betul. Dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Yang ni sebabkan dia bentuk cecair, kita direct boleh buang terus ke dalam sinki ataupun lubang jamban lah, ataupun tandas lah. Ni peralatan tajam cagari ni, skalpel ni skalpel, maksudnya dia macam pisau tu kan. Tapi dalam ni makmal adalah, kalau pergi hospital pun guna jugalah. Okey, picagari, jarum, bilah skalpel lah, ni bilah skalpel. Ni picagari, ni jarum. Yang tidak tajam, sarung tangan getah, tisu, medium kultur. Ni medium kultur ni. Dan bangkai dan organ. Ni eksperimen tikus, bedah katak, nak tengok jantung dia kan. Haiwan makmal dan haiwan uji kaji. Okey, kita tak adalah eksperimen sains, tak ada. Biasanya eksperimen biologi dia adalah untuk tengok jantung, peparu binatang. Okey, kategori D adalah cecair, seperti darah, serum. Serum ni macam mana nak cakap? Darah tu dia ada part dia, ada serum dia. Yang warna kuning ni biasanya kita panggil serum lah. Ataupun bisa binatang pun serum juga. Okey. Okey, apa langkah-langkah dia? Yang pertama, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul.
Starting dulu. Ada 4 kategori tadi kan, A, B, C, D. Okey, kategori A disimpan sementara di tempat yang selamat. Maksudnya bila benda-benda yang tajam tu kan, kategori A tajam, disimpan dalam tempat yang selamat, dalam bekas ke apa, supaya kita elakkan dia terjatuh, terpijak ke apa nanti. B pula, bahan yang tidak tajam. Contohnya tisu, apa semua kan, tisu, sarung tangan getah, kultur, apa semua tu, dimasukkan dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave. Suhu 121 darjah Celsius, tekanan 15 PSI dan 20 minit. Dia ada satu alat juga dipanggil mesin autoclave. Okey. Dalam makmal kita tak silap saya ada di bahagian tingkat 2 atas. Ada. Cuma ni dia dah rosak kot sebab tak ada orang guna. Kategori C yang apa? Binatang kan? Apa haiwan uji gaji tu dibungkus dengan cermat, disimpan sementara di dalam penyejuk beku dalam tiap air. Okey, selepas tu sisa yang telah dinyah kontaminasi, maksudnya dah dicuci dan di autoclave, dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Sisa yang telah dibungkus dan dilabelkan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya ni tong warna kuning yang ada lambang macam biohazard tu, macam lambang apa? Nuklear tu kan. Sebenarnya barang bahaya lah. Tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Yang ni biasanya di peringkat universiti lah, doktor ke apa kan, doktor ke orang yang belajar bioteknologi, dia akan buat macam ni lah. Kita di peringkat sains ni tak ada, tu kamu kena tahu. Sebab kadang-kadang kita melibatkan benda yang tajam, mungkin tak melibatkan benda-benda yang sampai kategori D kan, darah ke apa semua tu. Okay, tapi kena tahu juga. Ni bahan plastik biobahaya. Ni warna oren pada biohazard ataupun biobahaya. Tong biobahaya. Biasanya kita tengok kat klinik, kalau kat hospital, kamu duduk hospital, doktor akan ambil darah. Okay, lepas tu dia akan buang dalam tong kuning ni. Okay, dia sapu ke, dia cucuk ke, jarum ke apa semua kan, dia akan buang tu dalam ni. Cuma dia ada khas tertentu lah. Ada boleh buah yang tajam saja, ada tak boleh buah yang tajam. Tapi lambang ni kamu ingat, ni adalah lambang biobahaya. Okey. Apabila berlakunya kemalangan dalam amal, apa yang kamu perlu buat sebagai pelajar? Jerit, tolong. Panggil cikgu, teriak kuat-kuat, sakit. Apa nak buat? Ni. Tiba-tiba guna termometer pecah, duk main dengan kawan-kawan. Orang suruh buat eksperimen, kau duk katok termometer. Ataupun bahan kimia tertumpah. Apa nak buat? Pegang, lap dengan baju, lap dengan kod makmal. Okey. Ni bahan kimia tertumpah, apa nak buat ni? Okey, kita tengok satu persatu. Kemalangan di dalam makmal boleh berlaku disebabkan kecuaian, kelalaian, kejadian luar jangka, kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Yang kebanyakan berlaku biasanya kecuaian dan kelalaian lah. Tapi berlaku juga kejadian luar jangka kalau kita buat eksperimen, tak silap saya, dalam bak logam reaktif. Dia meletup. Okey. Sebab tu sekarang ni dah tak dibenarkan pelajar buat eksperimen tu, cikgu hanya demonstrasi. Dan yang paling banyak adalah disebabkan oleh ni kurang kemahiran dan pengetahuan. Ikut dan cara pegang. Bukan cikgu tu tak ajak, kadang kita dah ajak tapi dia terlupa. Ada kurang kemahiran. Dia guna rut kaca, dia goncang kuat-kuat kat bikar, pecah. Dia pegang kalut-kalut, tertumpah. Itu biasalah. Apa akan berlaku? Okey, jenis kemalangan yang biasa berlaku dalam makmal yang biasanya, kita tengok sini benda ni. Ini lambang menghakis. Okey, ini terluka. Ni pun banyak berlaku ni. Terpecah, dia kalut nak cover, cikgu tak pergi nampak kan. Kena tangan, luka. Ni duk main penunuh bansen, terjatuh penunuh bansen, jatuh pula atas-atas, terbakar. Apa nak buat? Okey, terkena sepihan kaca, terkena asid atau alkali pekat, kebakaran kecil, dan terkena
Serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Okey, tak apa. Tepi lagi. Termometer pecah kan saya cakap dah. Termometer pecah. Bahaya ni sebab dia merkuri. Tumpah ni sangat-sangat bahaya. Kena panggil bomba mai. Bukan boleh sebarang lap ni. Sebab merkuri dia boleh menyerap masuk ke dalam darah saudara kita. Ni terenjak elektrik. Ni kebocoran gas. Duk buka penundu bansin lupa katup. Tahu-tahu tengok kawan pingsan. Rupanya ada kebocoran gas. Ada jantan elektrik. Dekat Makmal tu bukan semuanya plug bagus. Ada plug yang rosak. Okey. Jadi kawan sebelah duk cucuk dengan pensel. Pensel tu ada karbon tu mengalirkan elektrik, pump kena, tengok-tengok hangit. Kawan dah kena renjatan elektrik. Kacau. Okey. Apabila semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke meja. Apakah yang perlu anda lakukan? Okey, yang pertama apa perlu lakukan? Segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Tak payah jerit kuat-kuat. Panggil je. Cikgu, tolong tu. Kawan saya tertumpah asid atas meja. Apa nak buat? Okey, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Kalau benda tu melibatkan merkuri, kita kena elakkan terus. Sebab dia boleh meruap dan dia adalah logam yang meruap dan logam yang boleh masuk ke dalam kita punya badan melalui liang roma. Okey, kalau benda tu sekadar bahan asid ataupun alkali ataupun apa-apa bahan kimia yang lain, okey, kita boleh cari juga pasir membentuk sepadan. Carilah pasir ke yang bersesuaian. Okey, kemudian kalau dah guna pasir tu dah dia boleh menyerap masuk dalam pasir, boleh coat tumpahan bahan kimia dan buang dengan selamat. Ini kalau bahan kimia. Yang ni kalau jadi merkuri. Termometer jatuh dan pecah mengakibatkan tumpahan merkuri. Tahukah anda tentang bahayanya merkuri? Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh. Saya kata tadi. Atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Merkuri boleh menyerang sistem saraf, salur pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Oleh itu, cara mengendalikan merkuri dengan selamat perlu dititik beratkan. Apa yang anda lakukan jika berlaku tumpahan merkuri di dalam makmal sekolah? Ni berlaku di Sabah, bomba mai no. 2 truk bomba mai untuk hazardkan makmal tu, untuk cuci balik. Ni bukan kes COVID-19, ini termometer pecah. Dia sangat-sangat berbahaya. Okey. Apa yang perlu dilakukan bila kawan kamu buat eksperimen atau kamu sendiri buat eksperimen terjatuh termometer tu? Yang pertama, segera beritahu guru atau pembantu makmal. Kemudian buat kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Tabur serbuk sulfur untuk menutupi kawasan larangan tu ataupun menutupi merkuri tu, dan akhirnya hubungi Jabatan Bomba. Hubungi Jabatan Bomba ni mesti melalui guru ataupun pembantu makmal, dan pengetua saja boleh call, sebab kes ni kes yang agak berat lah. Kalau tuba tiba-tiba makmal tuba jatuh, merkuri pecah, termometer pecah, merkuri tu dah mula ngalir, siap. Bomba nak main jauh. Kata fan bomba boleh sampai dengan boot kan. Dia kena main dengan boot pula. Kena main dengan pakaian biohazard. Okey. Daripada grup daripada yang uruskan benda ni. Dia ada alat khas untuk sedut merkuri ni. So jangan pandai-pandai coat sendiri. Punya lah takut pergi jilat ke, pergi pegang dengan tangan, siap. Sebab dia boleh rosakkan sistem saraf, salur pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Kalau kena sistem saraf, tiba-tiba balik rumah kena sawan, mati, siap. Makan tak habis, penjara pun tak kena, siap, gaji pun tak ada. Okey, baik. Itu berkaitan dengan bahan ataupun sisa jika berlaku kemalangan lah. So kamu kena bersedia. Kita tak mau minta benda tu berlaku, tapi kalau berlaku apa tindakan kena buat, kamu kena faham lah. Kita kena tahu tindakan-tindakan yang perlu. Tak perlu takut, tapi hanya perlu bersedia. Baik, saya selesai untuk subtopik untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan buat perbincangan lepas ni dalam
WhatsApp dan juga latihan modul lah macam biasa. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.